Jadi sebagai pengenalan, apakah itu ideologi? Ideologi merupakan satu kumpulan idea atau satu pegangan kepercayaan yang menunjukkan bagaimana seseorang itu melihat dunia. Ia berasal dari perkataan Yunani di mana idea iaitu gagasan dan logos merupakan kajian. Ideologi kerajaan Malaysia ialah rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bahagian saya adalah tentang ciri-ciri ideologi. Pertama, sistematik, iaitu ideologi mempunyai struktur pemikiran yang teratur dan saling berkait antara satu sama lain. Kedua, mempengaruhi tingkah laku, di mana ideologi menjadi panduan kepada penganutnya dalam membuat keputusan dan bertindak dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita beralih pada ciri ideologi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga ialah bersifat dogmatik. Maksudnya, sesuatu ideologi itu dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh para pengikut. Kerana pegangan yang sangat kuat ini, ia biasanya sukar untuk diubah secara drastik kerana sudah sebati dalam pemikiran kumpulan tersebut. Yang keempat ialah mempunyai matlamat. Setiap ideologi bukan sekadar teori kosong, tetapi ia menawarkan satu visi atau gambaran masa depan yang ingin dicapai. Ia berfungsi sebagai kompas untuk memandu sesebuah kumpulan menuju ke arah sasaran yang mereka tetapkan. Itu sahaja untuk ciri-ciri ideologi. Saya serahkan kepada rakan pembentangan seterusnya. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kepentingan ideologi. Yang pertama ialah ideologi sebagai asas identiti. Ideologi merupakan identiti dan hala tuju sebuah negara. Kepentingan yang kedua adalah ideologi sebagai alat penyatuan. Hal ini kerana ia menjadi ejen integrasi sosial yang menyatukan rakyat. Seterusnya ialah legitimasi kuasa, iaitu memberi keabsahan kepada sistem pemerintahan dan juga struktur pentadbiran. Akhir sekali ialah kedaulatan negara, iaitu akan memupuk rasa cinta akan negara. Seterusnya, bagi langkah-langkah, saya akan menerangkan tentang menghayati rukun negara. Menghayati rukun negara bermaksud memahami, menghormati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan untuk membentuk rakyat yang berdisiplin, bersatu padu dan bertanggungjawab. Contohnya, kita menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara, mematuhi undang-undang serta mengamalkan kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan harian. Selain itu, penghayatan terhadap rukun negara juga membantu memupuk semangat patriotisme, mengekalkan keharmonian masyarakat dan mengukuhkan perpaduan dalam negara. Oleh itu, menghayati rukun negara penting supaya prinsip-prinsip ini bukan sekadar dihafal tetapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan harian kita. Dari segi pendidikan, kita boleh meningkatkan kesedaran tentang ideologi melalui pembelajaran. Melalui pendidikan formal, seperti di sekolah dan universiti, pelajar dapat memahami maksud ideologi, jenis-jenisnya, serta kesannya dalam kehidupan. Selain itu, pendidikan membantu individu berfikir dengan lebih matang dan tidak mudah terpengaruh dengan ideologi negatif. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan berfikiran kritis. Seterusnya, langkah ketiga adalah mengamalkan nilai perpaduan. Ini bukan sekadar teori, tetapi usaha nyata untuk hidup harmoni bersama kaum lain dengan menghormati kepelbagaian budaya serta agama yang ada di Malaysia. Langkah keempat pula ialah menggunakan media secara berhemah. Dalam area digital ini, kita bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan maklumat palsu atau mempromosi
demi menjaga kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat. Secara tuntasnya, keempat-empat langkah ini amat kritikal bagi memastikan prinsip rukun negara terus relevan dalam menepani cabaran sosial media masa kini. Okey, seterusnya kita balik kepada implikasi ideologi dalam isu semasa. Yang pertama ialah krisis identiti, di mana kekeliruan nilai dalam masyarakat akibat pengaruh relativisme moral. Yang kedua ialah ketegangan sosial, iaitu konflik di antara pemahaman tradisional dengan liberalisme moden. Poin yang ketiga ialah sifat dogmatik. Apa yang dimaksudkan dengan dogmatik di sini? Dogmatik ialah sesuatu ideologi itu sering dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh pengikutnya. Masalahnya muncul apabila pegangan ini menjadi terlalu kaku sehingga sukar untuk diubah secara drastik walaupun keadaan zaman sudah berubah. Dalam konteks isu semasa, sifat dogmatik yang melampau boleh menyekat ruang perbincangan apabila seseorang merasa hanya ideologinya sahaja yang betul. Mereka akan cenderung untuk menolak pandangan orang lain dan ini boleh membawa kepada sikap tertutup yang pada akhirnya membangkitkan kemajuan intelektual dalam masyarakat kita. Seterusnya, poin yang keempat adalah individualisme melampau. Dalam dunia serba moden ini, kita dapati masyarakat lebih mementingkan diri sendiri dan hak peribadi secara berlebihan. Memang betul kita ada hak, tapi apabila ia sampai ke tahap melampau, kita mula mengabaikan tanggungjawab sosial. Contohnya, dalam isu-isu komuniti, ada segelintir pihak yang hanya memikirkan keselesaan diri sendiri tanpa mempedulikan impaknya kepada orang sekeliling. Akibatnya, semangat kejiranan makin pudar, nilai bantu-membantu semakin hilang dan jurang sosial dalam masyarakat menjadi semakin membesar.